Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri-siri perkongsian berkaitan dengan pendidikan, dan malam ini perkongsiannya ialah berkaitan dengan jin dan syaitan. Kalau dalam muka surat buku teksnya adalah dalam muka surat 9 hingga 12. Boleh rujuk dalam buku teks. Sebelum huraian terhadap tajuk ini, saya cuba jawab 5 soalan ni. Siapakah jin dan juga siapakah syaitan? Apa pandangan ulama berkaitan jin dan syaitan? Apakah dalil kewujudan jin dan syaitan? Cuba bezakan di antara jin dan syaitan dan cuba sebutkan persamaan di antara jin dan syaitan. Dan apakah peranan pendamping ataupun qarin dari kalangan malaikat dan juga qarin daripada kalangan syaitan. 5 persoalan ni, sekiranya anda boleh jawab, anda adalah seorang yang hebat. Tetapi kalau tidak boleh jawab, tak apa. Kita sama-sama melihat apakah isi-isi penting berkaitan dengan tajuk ini, dan semuanya itu adalah menjawab kepada persoalan yang dikemukakan ini, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulakan dengan isi yang pertama berkaitan tajuk ini, iaitu ta'rif ataupun definisi bagi jin dan juga syaitan. Jin dan juga syaitan merupakan alam, suatu alam, di sini bermula di sini, suatu alam daripada alam-alam ghaib yang tidak diketahui hakikat mereka melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tahu macam mana adanya jin dan syaitan ini disabitkan melalui Al-Quran dan juga sunnah serta ijma' ulama. Kita tahu bahawa kewujudan jin dan syaitan itu melalui pengkhabaran daripada Allah dan juga Rasulnya serta kesepakatan para ulama. Untuk peperiksaan, kamu boleh jawab sehingga di sini sekurang-kurangnya. Alamun min awalimil ghaibiyah la ya'lamu haqiqatahum illallah. Ataupun di bawah ini juga boleh dikatakan sebagai definisi juga, jin dan syaitan merupakan satu umat, sekumpulan besar maksudnya umat ni, yang berakal dan mempunyai daya pembeza ataupun boleh membuat perbezaan baik buruk. Diutuskan kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Maksudnya utusan Nabi Muhammad ni ke seluruh, sama ada manusia ataupun jin. Apa ciri-ciri mereka? Fahum. Ini di sini fahum. Mereka diperintahkan untuk beriman dengan Allah dan juga mengesahkan Allah dan juga membuat pengakuan keimanan mereka dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada dua isi dalam perenggan ini. Isi yang pertama ialah definisi, yang kedua ialah, ada 3 sebenarnya. Yang kedua ialah bagaimana pensabitan kita tahu bahawa wujudnya jin dan syaitan, iaitu melalui 3 cara, Al-Quran, hadis dan ijma'. Dan yang ketiga, apakah perkara yang diperintah atas jin dan juga syaitan. Iaitu ada 3 perkara: beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri kepada Allah. Jadi inilah 3 isi yang ada dalam intro ataupun tajuk permulaan buku itu, berkaitan dengan tajuk jin dan syaitan. Seterusnya, perbincangan ialah berkaitan tentang pandangan ulama dalam penciptaan jin. Di sini ada 2 pandangan ulama berkaitan dengan penciptaan jin.
Dia merupakan isi yang keempat di bawah tajuk ini. Pendapat yang pertama yang dipegang oleh Hasan al-Basri, dia kata jin adalah makhluk-makhluk Allah yang berketurunan daripada iblis. Itu pendapat daripada Hasanul Basri. Di sini ya. Di sini ini adalah pendapat dia kata Hasanul Basri. Apa lagi pendapat Hasanul Basri? Hasanul Basri kata terdapat daripada kalangan mereka, iaitu jin tadi. Tajuk ni berkaitan dengan jin yang beriman dan ada yang kafir. Kemudian pendapat yang kedua ialah pendapat Ibnu Abbas ni di sini. Ibnu Abbas dia berpendapat bahawa yang asal daripada iblis tu adalah dinamakan syaitan. Manakala jin pula mereka adalah golongan lain, bukan daripada iblis, tetapi dia adalah anak pinak daripada jan. Anak pinak daripada jan. Dan Ibnu Abbas juga berpendapat di kalangan mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Pendapat ini sama seperti mana Hasan Basri. Bezanya ialah dari sudut keturunan dia. Kalau Hasan Basri mengatakan bahawa ia berketurunan daripada iblis, manakala Ibnu Abbas kata keturunan iblis adalah syaitan, bukannya jin. Tapi kalau jin pula, dia adalah kumpulan yang lain, lahir daripada satu makhluk nama dia jan. Di antara dua pendapat ni, yang mana yang lebih kuat? Jadi pendapat yang lebih kuat ialah ar-ra'yul awwal aqrabu ila as-shawab, adalah lebih hampir kepada betul ataupun benar, berdasarkan dalil surah Al-Kahfi ayat 50. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Allah cerita bahawa iblis ni adalah daripada kalangan jin. Oleh sebab tu jin merupakan asal usulnya adalah daripada iblis, sebab iblis tu adalah merupakan jin. Itu pendapat yang kuat berbanding dua pendapat yang ada yang wujud ni. Iaitu pendapat yang pertama, iaitu pendapat Hasanul Basri adalah pendapat yang paling kuat. Kemudian isi yang masih lagi berkisar tentang penciptaan jin. Apakah unsur yang Allah ciptakan jin daripada perkara tersebut atau unsur tu? Jawapan dia amat mudah. Dia dicipta daripada api. Isi ni amat mudah, kamu kena ingat. Dan juga kamu kena ingat apakah dalil yang menunjukkan bahawa jin ini dicipta daripada api. Ayat dia pun pendek, boleh dihafal dengan mudah. Iaitu Allah berfirman menceritakan tentang jin, khalaqtani min nar. Secara jelas disebut api di situ. Kemudian ciri seterusnya berkaitan dengan penciptaan jin juga ialah jin dicipta daripada api. Ni di sini ya kedudukannya. Ini ciri-ciri jin dicipta daripada api. Kemudian boleh menjelma dengan jelmaan yang dia kehendaki. Ini di sini yang kedua, tulis nombor 2. Dan yang ketiga, mereka mempunyai kemampuan untuk melihat manusia, sedangkan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk melihat mereka. Ini berdasarkan kepada ayat surah Al-A'raf ayat 27. Jelas Allah cerita bahawa jin boleh melihat manusia, tidak sebaliknya, iaitu manusia tidak boleh melihat jin.
Seterusnya, perkongsian kita berkaitan dengan perkara yang paling asas juga ialah berkaitan dengan dalil. Dalam peperiksaan, soalan berkaitan dengan dalil amat penting untuk diberikan tumpuan khusus. Mesti dihafal nas-nasnya dan juga memastikan fokus ayat itu mencapai tujuan persoalan yang dikemukakan. Jadi dalam buku kamu ini dia ada dalil pensabit ataupun dalil kewujudan jin melalui apa? Itu yang paling asas. Yang pertama Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bahkan dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamakan surah jin. Surah jin yang menunjukkan bahawa pengiktirafan kewujudan mereka. Sehingga kan dinamakan satu surah dalam Al-Quran untuk memberitahu kepada manusia bahawa wujudnya ada satu makhluk namanya jin. Begitu juga dalil yang perlu diambil perhatian ialah apakah dalil yang menunjukkan bahawa jin juga menerima Islam, menerima seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dinyatakan dalam surah Jin ayat 14 hingga 15. Kemudian isi yang ketujuh, dalil jin mendengar Al-Quran. Kita boleh ketahui melalui surah Al-Ahqaf ayat 29. Begitu juga ada dalil yang menceritakan bahawa manusia dan juga jin sama-sama menerima titah perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surah Ar-Rahman ayat 33 hingga 34 dan juga surah Al-An'am ayat 130. Setiap dalil ini mesti dihafal dengan sebaik mungkin dan mesti mencapai fokus ataupun tujuan kehendak sesuatu dalil tersebut. Walaupun kita dah ketahui dalil-dalil yang kuat menunjukkan kewujudan jin, namun ada juga sekumpulan daripada ulama kalam yang menafsirkan sebaliknya. Mereka ini tidak mempercayai kewujudan jin. Jadi apakah pendapat mereka? Mereka berpendapat bahawa maksud jin dan syaitan yang terdapat dalam Al-Quran adalah mereka yang kafir daripada kalangan manusia. Jadi mereka menafsirkan ayat yang menyebut jin ataupun syaitan itu sebenarnya bukanlah makhluk Allah yang lain, tetapi adalah dari kalangan manusia juga. Itu pendapat golongan ini. Apakah pendapat ini benar? Pendapat ini sudah tentu salah kerana berlawanan dengan Al-Quran yang secara jelas menyatakan kewujudan jin. Seterusnya isi yang ke-10 dalam tajuk ini ialah pentanggungjawatan. Pentanggungjawatan ini makna taklif. Macam puasa, sembahyang, puasa, zakat, haji semua tu adalah sama. Taklifuhu kal insan di sini. Sama dari sudut taklif. Seperti mana Al-Quran, As-Sunnah juga menggambarkan perkara tersebut, yang mana Rasulullah SAW telah pun menyampaikan dakwah bertemu dengan golongan jin ini dan menyampaikan dakwah baginda kepada mereka. Ini menunjukkan bahawa golongan jin juga adalah seperti manusia dalam menerima pertanggungjawapan. Begitu perkara itu juga menggambarkan perkara tersebut ialah satu Rasulullah SAW pernah memuji reaksi jin ketika Rasulullah membaca surah Ar-Rahman. Di sini apabila
apabila Rasulullah baca fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi ketika itu Rasulullah menceritakan bahawa jin bila mendengar ayat itu mereka menjawab, tidak ada sesuatu pun nikmat-nikmat Allah yang kami dustakan, dan kepada engkau wahai Allah kami memberikan pujian. Itu respon jin, yang mana Rasulullah kata jin adalah lebih baik berbanding manusia. Apabila mendengar daripada aspek respon mereka apabila mendengar ayat tersebut. Ini hadis ini menggambarkan bahawa jin juga adalah seperti manusia dalam pertanggungjawapan mereka. Jadi kemungkinan juga soalan dia akan tanya, apakah reaksi jin terhadap bacaan Rasul SAW. Ada 3 perkara ya. Yang pertama, mereka diam. Yang kedua mereka mengakui ya, tiada nikmat Allah yang mereka dustakan, dan seterusnya mereka memuji Allah. 3 perkara inilah yang berlaku apabila mereka mendengar bacaan Rasul dalam surah Ar-Rahman. Okey, seterusnya semua kalau yang lepas pembahasannya lebih fokus kepada jin. Untuk kali ini fokusnya ialah kepada syaitan. Siapakah syaitan? Apakah tugas mereka? Apakah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah terhadap syaitan? Dan apakah mereka juga dianggap sebagai mukallaf? Ini 4 persoalan yang perlu kita jawab dan kita perlu ketahui. Yang pertama, syaitan adalah golongan yang derhaka. Golongan yang derhaka. Usatul jin. Golongan yang derhaka, dan juga mereka adalah tentera-tentera iblis. Itu definisi bagi syaitan. Golongan derhaka dari kalangan jin dan juga merupakan tentera-tentera iblis. Kemudian, apakah tugas dan misi mereka? Di sini ya, muhimmatuhum. Mereka ialah 2 perkara, memperhiaskan kejahatan kepada manusia agar menjadi baik. Perkara jahat tu jadi nampak baik. Tazyin. Tazyin, menghiaskan kejahatan agar manusia melihat kejahatan itu adalah baik. Perkara kedua ialah menjauhkan manusia daripada kebenaran. Itu 2 tugas yang kamu perlu hafal. Yang pertama tadi tazyin, yang kedua di sini ib'aduhum anil jadah. Jadah tu maksudnya sawab, al-haqqah, al-haqq, iaitu menjauhkan mereka daripada perkara yang benar dan juga betul. Seterusnya, apa gambaran Rasul terhadap syaitan? Iaitu syaitan ni dia berada dalam saluran darah anak Adam. Ini kata-kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majriyal dammi. Kemudian isi seterusnya ialah persoalan apakah mereka mukallaf? Jawapannya ya, mereka mukallaf. Apa dalilnya? Berdasarkan ayat surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Al-An'am ayat 130. Seterusnya, kalau kita meninjau pendapat-pendapat ataupun pandangan-pandangan ulama berkaitan dengan tajuk jin dengan syaitan ini, kita boleh dapat simpulkan bahawa terdapat 2 aliran ataupun 2 pendapat ulama ataupun 2 pandangan ulama. Pandangan yang pertama mengatakan hakikat jin dengan syaitan ni adalah berbeza. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula berpendapat bahawa hakikat jin dan syaitan adalah sama.
Apa persamaannya? Iaitu kedua-duanya adalah berbentuk diciptaannya adalah daripada jenis api. Jin pun dicipta daripada api, syaitan pun dicipta daripada api. Cuma pandangan yang kedua ini membezakan dari sudut jin di kalangan mereka ada yang taat dan ada yang derhaka. Manakala syaitan hanya bagi kelompok yang derhaka dan juga melampau sahaja. Jadi pandangan yang pertama tadi yang mengatakan ada perbezaan, apakah perbezaan tersebut? Kita tengok jin pada pandangan yang pertama tadi, dia kata hakikat dia adalah daripada bersifat udara, angin. Ciptaan dia tu lebih pada angin dan juga udara. Manakala syaitan adalah bersifat api. Unsur dia adalah penciptaannya daripada api. Manakala perbezaan yang kedua ialah jin terdapat di kalangan mereka kafir dan juga yang taat. Manakala syaitan khusus untuk kafir saja yang berperanan menjadikan jiwa makhluk Allah ni sia-sia dan juga menyesatkan. Itu peranan syaitan. Tidak berlaku pada jin. Cuma di kalangan jin tu ada yang taat, ada yang kafir. Ini bagi pandangan yang pertama yang membezakan di antara hakikat jin dan juga syaitan. Cuma apakah persamaan? Persamaan di antara jin dengan syaitan. Persamaan dia ialah jin dan syaitan kedua-duanya berkemampuan menjelma. Sebab asal usul penciptaan mereka tu daripada bahan yang lembut, yang boleh membentuk dengan mudah. Oleh sebab tu mereka mempunyai kemampuan untuk menjelma. Begitu juga persamaannya ialah jin ada golongan taat, ada golongan yang derhaka. Manakala syaitan, kedua-dua pandangan ini bersetuju bahawa hanya yang derhaka sahaja. Itu persamaan. Dan seterusnya kita lihat kesimpulan. Isi yang terakhir yang merupakan isi yang ke-13 ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah kewujudan jin dan syaitan sabit ataupun diketahui melalui Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kedua-duanya dicipta daripada api. Ini pendapat yang kuatlah ya. Yang ketiga, hakikat kedua-duanya adalah sama. Iaitu kedua-duanya dicipta daripada jenis api. Hakikat dia begitulah, sama. Kemudian diselit sikit di sini tentang qarin. Ini juga penting. Setiap manusia disebut oleh Rasulullah SAW mempunyai pendamping, qarin. Dari kalangan syaitan dan ada pendamping dari kalangan malaikat. Setiap pendamping itu ada peranan khususnya. Itu kena ketahui, kena hafal elok. Iaitu kalau syaitan dia menyuruh dan juga menggalakkan kepada kejahatan. Manakala malaikat menyuruh dan menggalakkan kepada perkara yang baik. Itulah kesimpulan daripada pembahasan jin dan syaitan. Sedikit sahaja ya. Jadi ucapan terima kasih saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perkongsian ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam siri-siri perkongsian yang akan datang. Semoga ia bermanfaat. Wallahu a'lam.